Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu pada malam Jumaat ini dalam untuk seperti biasa membicarakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sudut peperangan-peperangan yang berlaku ketika hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, ahlan-ahlan Fatimah Cik Mat, Siti Jamilah Mat Isa, Zaliha Kamaruddin, Elvira, kemudian Nora Mat Darus, Safia Sapian, Norazia Mukhtar, Syamsiah Salih dan juga Zaliha Kamaruddin serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada siri yang ke-47 ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-88. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen, siri yang ke-47, muka surat yang ke-88. Muka surat yang ke-88, minta maaf tersasul, masih lagi menceritakan serba sedikit tentang tempat yang ada kaitan dengan peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud yang kita telah baca dengan apa gambar, dengan pada waktu itu penerangan, dengan keberanian Talha bin Ubaidillah dan juga dengan bagaimana strategi yang Rasulullah aturkan. Dan alhamdulillah kita telah nampak gambaran itu serba sedikit. Penulis buku meneruskan berkenaan tentang Bukit Uhud dan juga tempat-tempat yang ada kaitan dengan Uhud. Lalu kata penulis buku pada muka surat yang ke-88, menarik untuk tahu. Lalu apakah yang menarik untuk tahu? Lalu minta sahabat-sahabat untuk bantu share, sebarluaskan, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat bersama. Maka kata penulis buku berkenaan tentang istimewanya Bukit Uhud. Kita nak baca dulu tentang Bukit Uhud. Kemudian kita nak belajar tentang keberkatan bumi Madinah. Maka Bukit Uhud, Nabi SAW ada bersabda berkenaan tentang Bukit Uhud bahawa hadza jabal. Ketika mana Nabi berada di Uhud, maka Nabi SAW bersabda, hadza jabal, bukit ini yuhibbuna, mencintai kami, iaitu baginda Nabi SAW, wa nuhibbuh, dan kami pun cinta kepadanya. Ahlan-ahlan, terima kasih Ija Rahman dan juga ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang lain. Maka antara kelebihan Bukit Uhud dalam hadis Nabi SAW bersabda, ianya adalah bukit yang mencintai Nabi. Sebab itu dalam riwayat Nabi sebut, hadza jabal, ini adalah bukit, iaitu Uhud. Yuhibbuna, mencintai kami, wa nuhibbuh, dan kami pun mencintainya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku keluar bersama Rasulullah menuju ke Khaybar untuk berkhidmat kepada baginda. Setelah pulang daripada Khaybar menuju ke Madinah, Rasulullah SAW nampak Bukit Uhud. Maka baginda bersabda, hadza jabal, bukit ini yuhibbuna, mencintai kami, wa nuhibbuh, dan kami pun mencintainya. Lalu apakah bukit yang mencintai Nabi? Bukit Uhud, kerana ianya disebutkan oleh baginda Nabi SAW sendiri.
Maka kata Anas bin Malik, bila Nabi SAW telah bersabda begitu, maka Nabi memandang ke arah Madinah dan bersabda, "Ya Allah, aku telah mengharamkan bumi antara dua batu hitam." Dua batu hitam maksudnya harrah. Maksudnya harrah ataupun labatai, labah, antara dua batu hitam. Yang mana harrah ini merupakan sempadan Madinah. Madinah ada dua harrah pada zaman itu. Kenapa dipanggil batu hitam? Sahabat-sahabat boleh catat. Kerana ianya adalah batu akibat daripada letusan gunung berapi. Lalu bila gunung berapi meletus, maka pada waktu itu lava daripada gunung berapi itu merebak. Namun lava tersebut tidak pernah masuk ke bumi Madinah. Maka batu-batu itu menjadi hitam, dan pada zaman itu mereka tidak ada peralatan pada waktu itu untuk membersihkan ataupun pada waktu itu menghilangkan lava-lava tersebut. Maka sebab itu Madinah ada dua harrah. Harrah maksudnya batuan hitam. Kenapa dipanggil batu hitam? Disebabkan pada waktu itu letusan daripada gunung berapi. Maka Nabi berkata, Madinah yang terletak di antara dua batu hitam, iaitu di antara dua harrah, maka yang merupakan sempadan Madinah, maka ya Allah, aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Mengharamkan Mekah pada waktu itu memberi maksud menjadikan ianya tanah yang suci, tanah yang haram, tanah yang pada waktu itu ada peraturan-peraturan dia. Ya Allah, berilah keberkatan kepada mereka dalam cupak dan gantang. Lalu cupak dan gantang adalah sukatan yang diguna oleh penduduk Madinah, dipanggil mud dan juga sa'. Dipanggil mud dan juga sa'. Sa' adalah sukatan yang lebih besar berbanding dengan mud. Macam zaman kita jual beli, kita dah biasa menggunakan kilogram ataupun liter. Zaman tersebut banyak benda Nabi SAW dan para sahabat pada waktu itu berjual beli menggunakan sukatan. Dia ada bekas dia. Dia ada bekas. Bahkan kalaulah kita pergi muzium Muzium Tayyibah yang dimiliki oleh Dr. Abdul Aziz Ka'ki, maka pada waktu itu dia ada sanad daripada bekas yang terdiri daripada mud dan juga sa', istilah kita cupak dan gantang yang digunakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan untuk sukatan-sukatan yang diguna oleh penduduk Madinah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sebab itu kalaulah ada yang tertanya-tanya, kenapa selalu disebut-sebut tentang mud dan juga sa' penduduk Madinah berkenaan tentang sukatan Madinah? Sebab Nabi SAW mendoakan untuk sukatan penduduk Madinah. Nabi doakan dalam hadis riwayat Muslim ini. Kemudian kata penulis buku, Nabi SAW dalam riwayat yang lain ada membuat beberapa perbandingan tentang Bukit Uhud. Antaranya 3 riwayat penulis buku kongsikan. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kata penulis buku, di mana Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu mencerca sahabatku sekiranya salah seorang daripada kalangan kamu mendermakan ataupun menginfakkan emas. Emas yang besar mana? Emas yang sebesar Bukit Uhud. Nescaya itu tak akan sama dengan satu mud, dengan satu cupak daripada apa yang diinfakkan oleh sahabat." Kalaulah contoh kita ada emas sebesar gunung, itu dah bukan bilioner, bukan trilion, dah pada waktu itu sangat banyak sebab Bukit Uhud sangat besar. Lalu Nabi SAW bersabda, orang yang mana infakkan sebanyak gunung Uhud emas, bukan pada waktu itu beras, bukan tepung, bukan apa-apa, sebanyak gunung Uhud emas, takkan sama dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat yang terdiri daripada satu cupak, satu mud. Lalu Nabi membuat perbandingan tentang Bukit Uhud. Begitu juga hadis yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengikut ataupun menghantar jenazah seorang Muslim dengan atas keimanan dan pada waktu itu mengharapkan pahala ganjaran, lalu dia pada waktu itu solatkan jenazah, pada waktu itu dia menguruskan jenazah sampai selesai, maka dia akan mendapat pahala 2 kirat. Lalu apakah itu kirat?
Maka Nabi SAW terangkan, kemudian kalaulah dia tak hantar jenazah sampai kubur, dia sekadar solatkan sahaja, maka dia akan mendapat satu kirat. Dan kirat itu adalah umpama gunung Uhud, sabda Nabi SAW. Dan kita akan nampak dalam gambar depan kita betapa panjangnya gunung tersebut. Antara gunung yang paling besar di Madinah adalah gunung Uhud. Kemudian riwayat yang ketiga, lalu itu tadi dua riwayat, Nabi ceritakan perbandingan tentang gunung Uhud. Riwayat yang ketiga, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah yang diberikan dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengambilnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkannya, menyuburkannya. Lalu sedekah itu Allah akan biarkan, Allah akan tambahkan, Allah pada waktu itu akan suburkan, sehingga sebagaimana kamu membesarkan anak kuda sehingga satu suapan makanan akan membesar pahalanya seperti bukit Uhud. Kita sedekah pada waktu itu sesuap makanan, tapi pada waktu itu Allah akan tambah, Allah akan biarkan, Allah akan perbanyakkan sedekah yang kecil tadi sehingga daripada satu suapan menjadi umpama besarnya gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu berapakah tinggi gunung Uhud? Gunung Uhud tingginya adalah lebih kurang 1077 meter bersamaan dengan 3533 kaki. Lalu ianya tinggi dan dalam masa yang sama sangat panjang, beberapa kilometer. Kemudian kata penulis buku, dekat mana kedudukan gunung Uhud ini? Kalaulah kita nak tengok, maka penulis buku ambil gambar daripada map, daripada satelit, lalu kita boleh nampak. Lalu gunung Uhud di mana? Lalu yang gambaran hitam-hitam itulah gunung Uhud, muka surat 89. Kemudian dekat mana Masjid Nabawi? Kita nampak Masjid Nabawi ditulis di situ Al-Haram. Al-Haram. Maka kata penulis buku, jarak antara gunung Uhud dan juga Masjid Nabawi lebih kurang 9.7 kilometer. Itu kalaulah kita guna jalan raya. Kalaulah pada zaman Nabi SAW mana ada jalan raya, jalannya lurus, sebenarnya lebih pendek daripada itu. Lebih pendek, lebih kurang 7 kilometer sahaja. Ini kalaulah kita tengok daripada Google Map yang menggunakan berdasarkan jalan raya, maka pada waktu itu lebih kurang 9.7 kilometer. Dan kata penulis buku, kalaulah daripada Bukit Uhud ke Masjid Qiblatain lebih kurang 10.6 kilometer kalau menggunakan jalan raya pada zaman kita. Tapi kalaulah lurus, maka pada waktu itu dia lebih ringkas dan pendek. Kemudian penulis buku membawa dua masjid yang kita boleh nampak. Dan dua masjid ini ada kaitan dengan peristiwa Uhud, sahabat-sahabat. Apakah kaitan dua masjid yang ada dalam gambar? Adakah sahabat-sahabat nampak gambar dia? Lalu kita nampak di sini adanya Masjid Shaykhain dan adanya Masjid Mustarah. Apakah apa fungsi dua masjid ini di dalam peristiwa peperangan Uhud? Maka kata penulis buku, Masjid Shaykhain. Lalu Masjid Shaykhain adalah masjid di mana Rasulullah pada waktu itu melihat barisan tentera baginda. Dan kita baca dalam riwayat, sahabat-sahabat yang muda Nabi pulang, Nabi hantar mereka pulang, Nabi suruh mereka pulang. Antara dalam peperangan Uhud yang Nabi hantar pulang, Abdullah bin Umar. Antaranya pada waktu itu Zaid bin Thabit. Lalu ada lebih kurang 17 ke 19 orang mengikut pandangan Dr. Abdul Aziz Ka'ki dalam kitab beliau. Maka di sini Masjid Shaykhain. Lalu satu, untuk Nabi cek barisan tentera. Yang kedua, Masjid Shaykhain fungsinya adalah tempat Nabi bermalam dan Nabi beribadah pada waktu malam sebelum Nabi pergi ke Uhud. Lalu Nabi keluar daripada Madinah selepas asar hari Jumaat. Uhud punya peperangan hanya berlaku hari Sabtu. Lalu di mana Nabi solat maghrib dan isyak? Maka Nabi SAW solat maghrib dan juga isyak di kawasan Masjid Shaykhain. Lalu dibina masjid di situ dan dekat dengan Madinah, kita boleh pergi ziarah. Lalu kata penulis buku, masjid ini iaitu Masjid Shaykhain dibina di tempat Rasulullah
dan tentera Uhud berhenti rehat selepas menunaikan solat asar. Lalu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi solat asar kat Madinah. Penulis buku memilih pandangan Nabi solat asar di sini. Nabi solat asar di sini maghrib dan juga isyak. Dan ketika mana dekat dengan waktu subuh, barulah pada waktu itu Nabi menuju ke Uhud. Dan masjid ini berada dalam perjalanan menuju ke Uhud. Menariknya, di lokasi inilah Rasulullah memeriksa barisan tentera. Maka sesiapa yang belum cukup syarat akan diarahkan pulang. Siapa yang tak cukup syarat akan diarahkan pulang. Dan di tapak inilah menjadi saksi 300 orang daripada kumpulan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berpatah balik. Lalu ini pandangan penulis buku. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pandangan penulis buku Ar-Rahiqul Maktum Syekh Safi Rahman adalah orang-orang munafik selama 300 orang, mereka tarik diri selepas fardu subuh ketika mana Nabi dah sampai di Uhud. Maka ini adalah dua pandangan yang kita boleh nampak. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Al-Mustarah. Masjid Al-Mustarah. Maka kata penulis buku, masjid ini adalah tempat Nabi berehat. Ketika Nabi suka ziarah Bukit Uhud kerana Nabi ziarah pakcik baginda Hamzah dan juga syuhada Uhud. Lalu Nabi SAW kerap ulang alik ziarah pada waktu itu maqam dan perkuburan syuhada Uhud. Maka Nabi SAW bila ulang alik, Nabi selalu berehat dekat Masjid Banu Harithah ini. Sebab itu bila ini adalah tempat Nabi berehat, maka dikenali sebagai Masjid Mustarah, tempat Nabi SAW berehat. Maka ini antara masjid-masjid yang ada kaitan dengan peristiwa Uhud. Kemudian pada muka surat yang ke-91, penulis buku membawakan tajuk bab yang kelima, menceritakan apa yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Lalu pada tahun 4 Hijrah apa yang berlaku? Dan di antara pada waktu itu bayangan peristiwa yang berlaku, kata penulis buku, tragedi berdarah yang mana Nabi SAW mendoakan, Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Kita akan baca kisahnya nanti. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah golongan orang-orang beriman yang ditindas. Ya Allah, keraskanlah balasanmu, penanganmu ke atas suku Mudar. Ya Allah, timpakan suku Mudar dengan tahun-tahun sengsara seperti mana berlakunya kemarau pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kisah dia? Yang mana Nabi mendoakan untuk 3 orang dan Nabi mendoakan untuk Mudar. Maka kita akan baca nanti kisahnya. Seperti biasa, penulis buku pada muka surat 92 dan 93 menunjukkan kepada kita timeline ataupun garis masa daripada bulan pertama Muharram tahun yang keempat Hijrah sampailah bulan yang ke-12 Zulhijjah tahun yang keempat Hijrah. Maka kata penulis buku, pada bulan Muharram ada 2 peristiwa. Peristiwa yang ke-19 dan peristiwa yang ke-20. Peristiwa yang ke-19 adalah operasi khas Abu Salamah ataupun Sariyah Abu Salamah. Peristiwa yang ke-20, secara total 20. Tetapi pada tahun ini yang kedua, pada bulan pertama Muharram, adalah bagaimana Nabi mengutuskan Ba'ath. Ba'ath maksudnya rombongan yang diutuskan, yang diketuai oleh Abdullah bin Unais. Kemudian pada bulan yang kedua, bulan Safar, pada waktu itu ada 2 operasi yang Nabi SAW utuskan. Daripada sudut keseluruhan adalah operasi yang ke-21 dan 22, iaitu Ba'ath Marsad bin Marsad dengan Tha. Marsad bin Abil Marsad Al-Ghanawi, dikenali sebagai peristiwa Ar-Raji', dan Ba'ath Al-Munzir bin Ammar yang dikenali sebagai peristiwa Bir Ma'unah. Bir maksudnya telaga Ma'unah. Lalu pada bulan pertama 2, bulan yang kedua pun 2.
Kemudian pada bulan Rabiul Awal berlakulah pada waktu itu peperangan Banu Nadir. Pada bulan yang keempat Rabiul Akhir, Nabi SAW melakukan kunut nazilah. Kemudian kita nampak Jamadil Awal bulan yang kelima, Jamadil Akhir bulan yang keenam, Rejab bulan yang ketujuh, Sya'ban pada bulan yang ke-8, kemudian Ramadan pada bulan yang ke-9, Syawal bulan yang ke-10, Zulqa'dah bulan yang ke-11. Lalu antara 4 bulan ini, maka inilah dikenali sebagai Perang Badar. Kan sahabat-sahabat ingat, bila orang Quraisy pada waktu itu mereka belum habis perang, mereka undurkan tentera dan mereka mendakwa mereka dah menang. Maka kalau sahabat-sahabat masih ingat, Abu Sufyan pernah cabar Nabi, "Wahai Muhammad, tahun depan kita jumpa kat Badar." Kalaulah sahabat-sahabat nak tengok pada muka surat yang ke-83, Abu Sufyan kata, "Muhammad, tahun depan kita jumpa kat Badar." Maka sebab itu Nabi tunggu, tetapi mereka tak sampai. Lalu dikenali sebagai Badar Al-Maw'ud, Badar yang terakhir, Badar Al-Akhirah, Badar yang terakhir. Al-Maw'ud maksudnya yang dijanjikan. Sebab orang Quraisy yang ajak dan Nabi bersedia, tapi orang Quraisy tidak munculkan diri. Kemudian kita nampak pada muka surat 92 ditunjukkan Masjid Tan'im. Ada kisahnya kita akan baca berkenaan tentang di mana sahabat Nabi Khubayb bin Adi disyahidkan. Kemudian Anas bin Malik pada waktu itu menceritakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu sedih dan duka sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Ma'unah. Hampir 70 orang sahabat Nabi disyahidkan, yang kebanyakan mereka adalah Al-Qurra, golongan yang mahir dengan Al-Quran." Kemudian penulis buku bawakan juga tentang kenapa orang-orang Yahudi Banu Nadir pada waktu itu diperangi, sebab mereka begitu berani nak bunuh Nabi. Lalu Jibril maklumkan kepada Nabi SAW. Kemudian pada muka surat 93, penulis buku menerangkan Nabi pada waktu itu telah membawa tentera. Ketika mana Rasulullah tahu orang Yahudi khianat, nak bunuh Nabi, langgar perjanjian, maka berlakulah pengepungan selama 15 hari. Dan akhirnya pada waktu itu Nabi usir mereka keluar daripada Madinah. Kemudian pada penghujung muka surat 93, kenapa Nabi pergi ke Badar pada tahun yang keempat Hijrah ini? Kata penulis buku, kerana Abu Sufyan pada waktu itu cabar Nabi dekat Uhud. Kemudian Abu Sufyan pada waktu itu dia tak datang pun. Dia dah keluar Mekah tapi tak berani datang. Dan dia bagi alasan, sekarang ni musim kemarau maka kita patah balik. Maka pada waktu itu tentera Islam teruskan juga berada di Badar. Bahkan mereka membuka pasar kerana Badar adalah laluan penting di antara Mekah menuju ke Syam. Dan pada waktu itu tentera Islam beroleh keuntungan yang besar. Datang untuk perang, balik dalam bentuk berniaga. Sebab orang Quraisy pada waktu itu tidak datang. InsyaAllah kita akan sambung daripada muka surat 94 esok insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Jumpa lagi insya-Allah.